Selamat malam dan selamat datang ke persembahan showcase Akhir Ekspresi 04 Minor Teater dalam Pendidikan. Terlebih dahulu, majlis merakamkan jutaan terima kasih ke atas kehadiran Puan Mardiana Ismail, Pensyarah Teater Jabatan Seni Persembahan. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, program Showcase Akhir Minor Teater adalah merupakan program persembahan bagi menilai para pelajar dalam kursus-kursus seperti kursus seni lakonan awalan, kursus seni vokal lakonan, kursus pergerakan kreatif teater, kursus teknik dan gaya lakon. Yang mana para pelajar ini telah dibimbing di bawah pensyarah Encik Edi Hashim, Puan Mardiana Ismail dan Puan Hanim Said. Oleh itu, Ekspresi 04 telah dipilih sebagai kalender acara persembahan yang menilai tugasan-tugasan akhir para pelajar minor teater yang telah mengambil 4 bidang kursus yang dinyatakan sebentar tadi. Untuk pengetahuan, sebelum ini, program Ekspresi 01, 02, 03 telah dilangsungkan pada tahun-tahun sebelum ini yang juga telah menilai lebih daripada 50 orang pelajar yang telah mengikuti 4 jenis kursus, iaitu kursus seni lakon awalan, vokal dalam lakonan, kursus pergerakan kreatif dan kursus teknik dan gaya lakonan oleh para pelajar sebelumnya. Untuk Ekspresi 04, terdapat 7 pelajar yang akan dinilai dengan tugasan-tugasan melibatkan kemahiran lakonan asas, vokalan dalam lakonan, pergerakan kreatif dalam teater, dan lakonan dalam pelbagai teknik dan gaya lakonan ke dalam persembahan, yang mana dinilai hanya 40% daripada keseluruhan tugasan para pelajar. Selebihnya, 60% markah akan dinilai berdasarkan tugasan amali dalam studio dan penulisan ilmiah dalam 4 bidang kursus yang dinyatakan sebentar tadi. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, pada malam semalam terdapat 5 persembahan yang telah dilangsungkan bagi tujuan penilaian. Dan pada malam ini terdapat 4 persembahan yang akan dilangsungkan bagi tujuan yang sama. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Untuk itu, lebih elok jika kita berkenalan dengan pelajar pertama yang akan membuat persembahan, iaitu Fatin Fadwana binti Ismail, atau lebih dikenali sebagai Wana. Beliau kini merupakan pelajar semester 3 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Khas daripada Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Berikut ialah serba sedikit sinopsis mengenai cerita beliau. Nur Ain mengisahkan tentang seorang gadis kampung yang jatuh cinta dengan seorang lelaki India yang merupakan seorang pegiat seni. Tetapi, dia menerima tentangan hebat daripada umi dan abang longnya kerana status dan agama. Oleh itu, Ain terpaksa membuat pilihan antara keputusan keluarga ataupun kebahagiaan yang dicari. Tanpa mengelengah-lengahkan masa lagi, kita tampilkan pelajaran pertama, Wana! Manindra, anak lelaki Satish. Lelaki pertama yang berjaya mencuri hati saya. Saya dah jelaskan pada Umi dan Abang Long yang Manindra ni baik orangnya. Kami kenal masa kami mula-mula belajar dulu. Saya masih ingat lagi. Dia datang kepada saya dan tiba-tiba melamar saya.
gaji kerja sambilannya dia kongsikan dengan saya. Kadang-kadang, dia belikan kek coklat kegemaran saya. Susah senang masa kami belajar, kami tanggung bersama. Saya sangat gembira pada waktu itu. Sangat bahagia. Walaupun Manendra kesepitan wang, dia tak pernah minta daripada ibu dan bapanya yang bekerja di Kedah sana. Dia sanggup kerja lebih masa semata-mata nak beri kemewahan kepada saya. Ya, Manendra tak punya apa-apa. Dia tak punya harta. Yang dia ada cumalah cinta, kasih sayang, harapan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Tapi apa gunanya semua tu? Apa gunanya semua tu sebab Umi dan Abang Long tak pernah faham. Apa yang ada pada Manendra semua salah. Semua buruk. Ni, Umi kata, Manendra tu mana ada pegangan agama yang kuat? Manendra tu tak mampu nak bimbing saya pun. Umi, Abang Long, Manendra tu baru je kenal Islam. Banyak lagi yang dia tak tahu. Dan sekarang Umi nak persoalkan keturunan bangsa. Saya tak faham lah Umi, apa yang Umi nak sebenarnya. Saya butuh lah. Saya tak tahan dengan semua ni. Tak tahan dengan Umi. Saya tak tahan dengan Abang Long. Tak faham langsung apa yang saya nak. Saya pergi dari sini. Pergi dari rumah ni. Pergi pada Umi dan Abang Long. Tak faham apa yang saya nak. Lagi yang Umi nak. Sekarang saya terpaksa berdepan dengan Manendra untuk beritahu dengan dia. Saya terpaksa tinggalkan dia. Abang, I terpaksa tinggalkan abang. I terpaksa, bang. I dah tak tahan lagi dengan sengsara ni. Sengsara dengan Abang Long yang tak bagi kita bersama. Tu, Umi. I sengsara dengan Umi. Ikut sangat kata Abang Long tu. I sengsara dengan abang sendiri. I tak dapat bersama. I sengsara, bang. Hati I hancur. Tapi Manendra tetap mengujuk saya. Dia kata, sayalah segala-gala bagi dia. Dia sanggup kerja lebih masa semata-mata untuk bersama dengan saya. Dia sanggup tinggalkan agama lamanya semata-mata nak bersama dengan saya. Dan sekarang, saya nak pergi tinggalkan dia. Abang, cukup. Keluarga Ain bisa Ain tinggalkan abang. Keluarga Ain bisa Ain cari lelaki lain. Sudahlah. Biarkan puas. Puas dengan apa yang Ain lakukan. Puas dengan Ain cari jantan lain yang bukan abang. Ain tak boleh lah, abang. Abang, berhentilah. Ain kata pergi, Ain tak nak, abang. Pergi. Puas hati Umi. Puas hati Abang Long. Manendra Ain tinggalkan. Apa lagi yang Umi nak?
ada harta, ada pangkat, yang katanya mampu memberi kemewahan kepada saya. Kan sayang? Tapi saya hanya bersama dengannya untuk puaskan hati ini. Tiada cinta, tiada sayang. Hati saya kosong. Tapi apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat? Dosa, noda dan kotor. Perempuan yang tak suci lagi sebelum ke jenjang kelamin. Ya, lelaki. Dia dapat apa yang diinginkan. Sebab keinginan dipuaskan. Lalu, saya kembali kepada Manindra. Meluahkan segala apa yang telah berlaku kepada saya. Apa? Lelaki? Dia telah lakukan sesuatu kepada saya. Saya tak tahu sama itu rela atau paksa. Saya tak tahu. Jangan tanya lagi. Manindra masih menunjuk saya. Setia mendengar setiap luahan hati saya. Kemudian, saya pergi lagi. Berkenalan dengan seorang lelaki yang pada pandang abalong ada pegangan agama yang kuat. Didikan yang sempurna. Yang kononnya mampu membimbing saya ke jalan yang benar. Bodohnya saya. Bodohnya saya pada waktu itu. Kerana sekali lagi tubuh ini dipergunakan. Hati ini dihancurkan. Ya, puaslah. Habis madu disedutnya, saya ditinggalkan sendirian. Ini lelaki yang Umi dan Abang Long banggakan. Hei, kau buat apa ni aku, ha? Kau buat apa ni aku? Tinggal aku macam ni. Jahat! Umi, Abang Long, I tak nak semua ni. I tak nak. I tak sanggup lagi. I tak sanggup lagi berlakon. I tak sanggup lagi menipu. I nak Manindra. I nak kembali kepada Manindra. Abang. I cuma nak abang dalam hidup I. I tak ada pilihan lain. I cuma sayangkan abang seorang. Kalau abang tak mampu nak terima I akan pergi. I akan pergi jauh dari sini. Tapi
persembahan dari Wana dengan teater monolog yang bertajuk Nur Ain. Seterusnya, kita akan menyaksikan persembahan monolog yang kedua. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan pelajar dahulu. Muhammad Faizal. Kini Faizal berada di semester 3 ijazah Sarjana Muda Pendidikan Khas daripada Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Pada malam ini, beliau akan membawa monolog yang bertajuk Hanjin. Cerita ini mengisahkan seorang pemuda bernama Faizal yang sangat benci dengan Hanjin kerana Hanjin yang selalu menyalak bising dan membuat kacau di rumahnya. Pada suatu hari, Faizal pergi ke rumah Aunty Dolores yang merupakan kakak kepada ayahnya. Aunty Dolores telah menyedarkan Faizal bahawa bukan semua anjing itu adalah sama. Adakah pendirian Faizal terhadap anjing akan berubah? Dan siapakah yang sebenarnya anjing di dunia ini? Saksikan kesudahannya dalam monolog Hanjin. Oleh itu, dipersembahkan Faizal. Kalau kita marah dia, dia bukannya faham bahasa. Hari ini aku marah, nanti datang lagi. Esok aku marah, lusa dia datang lagi. Hari-hari lah aku marah. Kadang-kadang aku fikir kita ni tak faham bahasa dia. Aku pula lah yang menyalak. Dia lari lah. Dia faham tu. Tapi hai semen, dia datang balik. Dia yang buat kita jadi hakim sebenarnya. Tengok, macam orang bodoh saja aku ni kan. Kita baling dia, dia pergi. Kita duduk diam-diam buat kerja kita, dia datang balik. Kita ni bukannya tuan dia. Itulah yang aku marah. Tanah sana sini, perak sana sini. Nah, korang tengok, habis rumah tanah aku ni. Anjing ni memang jahat. Suka buat bising, salah sana sini, buat kacau. Dah berkali-kali aku marah. Halau, masih tak faham bahasa. Dah nama pun anjing kan? Manalah dia nak faham bahasa kita. Lupa pula aku. Cerita saja pasal anjing ni, mesti korang semua ada banyak cerita, betul tak? Tapi kan, aku ada satu cerita yang mahu dikongsi bersama. Minggu lepas aku pergi ke rumah Aunty Dolores. Aunty aku lah ni. Dia ni, kalau korang nak tahu, dia ni orang Serani. Kakak kepada bapa aku. Tapi bapa aku masuk Islam bila kahwin dengan mak aku. Memang setiap 2 minggu aku akan pergi ke rumah Aunty Dolores. Alah, tolonglah kemaskan rumah dia. Kesian dia. Dah tua, duduk sorang-sorang. Diorang tak ada anak. Uncle David tu dah mati 9 tahun yang lalu.
ni kat bandar. Bukan macam rumah aku tu kat kampung. Aunty Dolores selalu kata kat aku, "Hayya, sudah 4 kali yo. Itu rumah sudah kena masuk pencuri. Tu tahu ah? So sekarang itu bos Prinkin sudah belah itu satu hanjin besar belakang rumah. Mau jaga itu rumah lah. You tahu ah? Sekarang sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan tak ada pencuri berani masuk. You tahu ah? Aku tengok je tu anjing belakang rumah warna hitam kat belakang rumah tu. Aku pelik. Dia langsung tak salah kat aku. Tapi bila aku tengok dia tengok aku. Aku tengok dia tengok aku. Rasa kesian lah pula. Ni bila aku tengok leher dia tu kena ikat dengan rantai pendek. Nak jalan pun susah. Aunty Dolores selalu kata kat aku, "Hayya, itu hanjin Faizal, you tahu tak? Dia selalu salah sama dengan orang yang dia tak kenal loh. Tapi dengan lu dia tak salah oh. Hayya, dia suka lu lah." Hah? Apa sih? Suka wah? Hayya, Aunty lu silap Aunty. Dia bukan suka wah. Tu, dia ada bau yang wah ni tak suka sama dia, yang boleh balik dengan batu. Apalah Aunty? Hayya, lu apa salah lu cakap macam tu? Tak baik oh. Dia tu, anjing tu selalu buat kacau rumah saya. Orang tak suka lah Aunty. Hayya, lu tahu tak? Anjing semua tidak sama. Macam manusia jugalah. Ni, rambut sama hitam. Hati lain-lain. Tak semua sama, lu tahu. Oh, habis tu binatang pun sama juga macam manusia. Hayya, lu susah memfaham. Dengar apa Aunty mau cerita. Itu anjing dia jaga rumah tuan dia. Dia juga jaga rumah kita. Lu tengok. Dia faham apa awak kata sama lu. Dia tahu. Ridiculous lah Aunty. Dia tu anjing. Mana dia faham bahasa kita? Lu mana tahu dia tak faham. Dia bukan manusia, tapi kadang-kadang dia boleh faham kita punya perasaan, kita punya hati. Lu cuba tengok, mana ada dia salah sama lu. Dia tak kacau orang. Hayya. Ni lu dengar sini. Lu mari duduk sini dah. Aunty mau cerita lagi satu cerita. Minggu lepas Aunty sedang kemas di dapur. Aunty kemas dapur. Tapi Aunty tak buka itu tingkap. Aunty pelik tengok itu pekerja itu sebelah punya Prinkin punya rumah itu pekerja sudah bikin jahat sama itu anjing. Orang bikin jahat Aunty sebab dia suka buat kacau. Salah sana sini buat bising. Dia mana ada salah sama itu orang. Dia tak salah kita jadikan jiran. Dia cuma salah itu orang yang dia tak kenal dia tu. Jadi belum habis lagi Aunty mau cerita lagi. Itu pekerja sudah kasih itu anjing makan apa Aunty tak tahu. Aunty takutlah. Aunty tengok dia sudah kasih makan banyak-banyak. Oh, kasih makan. Jadi apa yang jadi seterusnya? Dia mati, pingsan. Aunty tak
Semua sudah balik. Hati banyak takut. Lu tengok malam dia ada bangun sikit. Tapi dia duduk diam. Nampak sakit saja. Siapa lalu pun dia tak salah. Lu tengok kesian dia. Dia bukan bikin jahat pun. Cuba lu tengok tu. Itu pagar lu nampak. Sudah tinggi. Tak kena ikat dengan rantai pun tak apa. Haiya. Dia tu binatang. Dia tu anjing. Jikalau dia baik sekalipun, dia tetap juga binatang nanti. Lu bila ingat sini orang selalu cakap itu manusia, itu binatang, tidak punya hati, tidak punya perasaan. Habis itu kita sebagai manusia, apa yang kita ada? Apa beza kita dan dia? Tu mari sini Faizal, nanti mau tanya ni. Tu fikir elok-elok. Dalam ini dunia, siapa yang sebenarnya anjing? Siapa yang sebenarnya anjing? Lu fikir Haiya. Demikian merupakan persembahan teater monolog yang kedua daripada pelajar minor teater dalam pendidikan Saudara Faizal. Sekarang kita teruskan lagi dengan persembahan teater duo daripada Saudari Mastura dan Nur Ain. Sebelum kita teruskan dengan persembahan mereka, berikut merupakan biodata tentang mereka. Siti Nur Ain Abdul Qadir dan Mastura binti Ibrahim kini berada di semester 4 di bawah Fakulti Pendidikan dan Pembangunan